Assalamualaikum semua. Kita masih dalam kitab yang sama iaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam, bab yang pertama, tapi poin yang ketiga ialah perkahwinan adalah pemilihan yang terancang. Jadi dalam poin ni penulis tekankan perlu kita mengikut panduan Islam yang digariskan oleh Islam yang dianjurkan oleh Nabi dan sahabat dalam memilih calon pasangan. Okey, jadi macam mana cara untuk pilih calon pasangan kan? Yang pertama ialah melalui agama. Okey, dalam kitab ni dia kata macam mana kita nak menilai seseorang tu ada pemahaman agama yang baik tentang Islam ialah kita tengok ketinggian adab dan akhlak yang dilahirkan dengan perbuatan dan tingkah laku. Jadi bila dia ada tingkah laku peradaban yang baik apa semua, barulah dia dikira sebagai seseorang yang mencapai tahap pemahaman, pelaksanaan dan pematuhan agama yang baik. Jadi walaupun pada pandangan kasar masyarakat kita nampak dia ni macam soleh, bertakwa, alim, solat, berpegang teguh pada Islam, nampak macam tu. Tapi jika dia tidak mempunyai ketinggian adab dan akhlak, jika dia tidak melahirkan perbuatan yang baik kan, jadi dia bukan dikira mencapai tahap agama yang sempurna. Okey. Sayyidina Umar bertanya dekat seorang lelaki ni, adakah engkau kenal lelaki ni? Dan lelaki tu dia kata, ya aku kenal. Jadi Sayyidina Umar tanya lagi, adakah engkau jirannya yang mengetahui pintu masuk dan keluar rumahnya? Dan lelaki ni kata, tidak. Okay, Sayyidina Umar tanya lagi, adakah engkau pernah menemaninya bermusafir sehingga engkau mengetahui tahap akhlaknya? Dan lelaki ni kata, tidak. Jadi Sayyidina Umar pun tanya lagi, pernahkah engkau berurusan dengan lelaki ni menggunakan dinar ataupun dirham sehingga engkau mengetahui tahap kewarakannya? Lelaki kata tidak juga. Jadi Sayyidina Umar dia meninggikan suaranya dan dia kata mungkin engkau pernah melihatnya berdiri dan duduk di ketika menunaikan solat di masjid. Kadang-kadang mengangkat kepalanya dan kadang-kadang menundukkannya di masjid. Jadi lelaki ni cakap ya. Jadi Sayyidina Umar kata pergilah, engkau tak mengenali pun lelaki ni sebenarnya. Okey, jadi apa tu Sayyidina Umar kata lagi, bawa kepada aku lelaki yang engkau betul-betul kenal. Jadi dekat sini Sayyidina Umar dia punya pengajaran dia ialah dia pun tak terpedaya dengan perwatakan luaran dan rupa seseorang. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, tetapi Allah melihat hati dan amalan kamu. Jadi ini adalah hadis daripada Imam Muslim. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, kenal betul-betul seseorang itu dan penting kita kenal betul-betul agama yang dimiliki oleh seseorang itu. Okey, supaya apa? Supaya seseorang yang kita kahwin tu dapat menjalankan tanggungjawab dengan sempurna dan tunaikan hak suami dan anak-anak dan isteri, hak rumah tangga mengikut cara yang disuruh Islam dan digalakkan Nabi. Poin yang kedua pula ialah memilih berdasarkan asal keturunan dan kemuliaan keluarga. Okey, dalam Islam dia anjurkan juga untuk kita kenal keluarga calon pasangan kita tu. Jangan kenal calon saja tapi tak kenal keluarga. Kenapa? Okey, dalam kitab ni kita pilih keluarga yang kalau bolehlah terkenal dengan kesolehannya, ketakwaannya, kemuliaan asal usul agama keluarga tersebut. Okey, sebab Nabi sebut manusia ni dia ibarat logam yang mempunyai berbeza kualiti dan nilai. Tapi manusia ni dinilai daripada apa? Manusia ni dia berbeza tahap kemuliaan dia, tahap kebaikannya, kejahatan dan kejahilan. Pilihlah calon isteri yang membesar dalam persekitaran yang baik. Rumahnya mempunyai penghuni yang dikenali dengan kemuliaan dan kebaikan. Jadi benih keturunan asal usul tu akan jadi mulia. Hikmahnya anak-anak akan terbiasa melakukan amalan-amalan, adat-adat akhlak Islam yang memang dah dididik daripada kecil lagi. Apatah lagi sebab susu yang diberi kepada anak tersebut berasal dari darah daging yang berakhlak mulia dan mewarisi sifat mulia tersebut. Jadi Sayyidina Umar juga ada menyebutkan tentang hak seorang ayah kepada anaknya, iaitu memilih calon isteri, iaitu calon ibu yang baik untuk anaknya. Okey, ramai orang dia memilih calon pasangan yang biasa-biasa kan, tapi dia expect bila dah kahwin pasangan dia soleh, pasangan dia baik, pasangan dia faham agama kan. Sedangkan dia lupa masa dia pilih pasangan dia tu keluarga dan didikan pasangan dia tu macam mana. Contoh macam suami kan, dia expect isteri dia macam
buat itu ini, taat perintah Allah apa semua kan. Tapi sedangkan dia lupa isterinya pun tak dididik dalam keluarga yang macam tu. Jadi itu adalah peranan suaminya. Boleh kalau nak pilih calon pasangan yang daripada keluarga yang biasa saja boleh. Tapi anda kena bersedia, anda kena didik dan ajak bersama pasangan anda itu ke arah Islam yang sebenar. Okey, jangan expect terlalu tinggi tetapi kita sama-sama berubah. Ramai pasangan yang tak sempurna, tak alim mana pun, tak hebat mana pun, tapi bersama-sama menuju Allah, sama-sama baca Quran, sama-sama belajar agama Islam. Okey, ada hadis juga dalam kitab ni disebutkan, wahai anak-anakku, orang-orang yang bernikah itu ibarat petani. Hendaklah kamu melihat di mana dia menanam tanamannya. Keluarga yang tidak baik asal usulnya jarang sekali melahirkan anak yang baik. Maka berhati-hatilah memilih walaupun ia memakan masa. Okey. Dan juga ada satu hadis ni Sayyidina Umar Al-Khattab menyebutkan, hendaklah dia pandai memilih ibunya, memilih nama yang baik untuknya dan mengajarkan Al-Quran. Ini adalah hak ibu bapa kepada anak. Okey. Poin yang ketiga ialah kita mesti pilih calon pasangan kita yang tidak mempunyai pertalian darah. Okey, kalau boleh utamakan wanita yang jauh asal usulnya daripada keluarga kita. Okey, sebab apa? Ini adalah supaya anak yang dilahirkan tu bijak, tak berpenyakit, tak ada kecacatan keturunan. Ini kalau dalam keluarga tu ada penyakit ataupun kelemahan lah. Kemudian meramaikan lagi kenalan antara keluarga, mengukuhkan hubungan sosial dalam masyarakat, dan kesihatan badan anak tu akan meningkat, kesatuan masyarakat pun akan jadi kukuh, dan perkenalan antara masyarakat akan makin meluas. Okey, dalam ni ada disebutkan hadis yang jelas Nabi sebutkan, janganlah kamu mengahwini keluarga kamu kerana anak yang dilahirkan akan menjadi sangat kurus, iaitu lemah badan dan akalnya. Jadi dekat sini pentinglah, walaupun kita tengok macam teori semata-mata, tapi kalau belajar sains sekarang ni dah dibuktikan dengan ilmu matematik, ilmu sains memang terbukti. Bila seseorang tu berkahwin dengan keluarga, ada benda-benda penyakit-penyakit yang resesif yang kita tak nampak, kita tak tahu. Tapi bila dia kahwin dengan saudara yang jauh, kesannya akan ada pada anak. Okey, tapi ada juga yang kahwin dengan keluarga yang ada pertalian darah, tapi anak-anak semua tak ada apa-apa, still okey, tak ada apa-apa masalah. Jadi ini nasib lah, kiranya mungkin keluarga dia tak ada masalah tu. Jadi tak ada masalah. Cuma Nabi ajar kalau boleh elakkan, sebab kita takut dalam keluarga tu ada yang kita tak tahu. Okey. Poin yang keempat ialah mengutamakan gadis. Okey, ini adalah penting untuk lelaki nak cari calon isteri. Jadi ada satu hadis ni disebutkan, hendaklah kamu berkahwin dengan gadis. Kenapa? Kerana mereka lebih baik, kata-katanya, lebih banyak anaknya, kurang kecurangannya dan lebih redha dengan yang sedikit. Okey, poin yang kelima dan yang terakhir, utamakan wanita yang subur. Okey, ada dua cara macam mana kita nak tahu seorang wanita tu subur. Okey, dalam ni disebutkan yang pertama ialah wanita tersebut tiada penyakit yang menghalang kehamilan. Okey, jadi cara ni boleh disahkan ataupun boleh cek dekat klinik. Okey, boleh diberitahu oleh pakar lah. Okey, dan cara kedua ialah dengan cara kita melihat ibu ataupun adik-beradik perempuan tersebut, adik-beradik perempuan calon pasangan tersebut. Kalau kita tengok ibu ataupun adik-beradik calon perempuan tersebut yang dah berkahwin, mungkin ada anak ramai kan, ataupun boleh hamil dan sebagainya, jadi kemungkinan besar calon kita tu pun okey. Sebab dari segi perubatan ataupun teorinya ialah bila seseorang wanita tu dia subur, jadi maksudnya kesihatan dia baik, jadi badan dia pun sihat, jadi secara logiknya dia boleh memikul beban rumah tangga dengan baik, dia boleh mendidik anak dengan baik dan dia boleh tunaikan hak suami dengan baik. Okey, tapi dalam ni ditekankan juga untuk lelaki yang nak akan anak yang soleh, nak menyambung keturunan Rasulullah SAW, nak anak yang ramai, lelaki tersebut perlu sedar bila dah ada anak yang ramai, kena memikul tanggungjawab yang sama, bukan semata-mata diserahkan kepada isteri sahaja. Nak anak ramai, okey, bagi kat isteri je, tapi sedangkan dia pun tak tolong juga isterinya kan. Jadi dalam ni suami pun perlu pikul tanggungjawab yang sama, beri nafkah yang sama, pendidikan, pengajaran, pengajian, spend time sama-sama dengan anak, bukanlah serah kepada isteri semata-mata. Okey, untuk kesimpulan bab pertama, kita akan tengok pada next video. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.